Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan tutorial A akan membentangkan tajuk Kesalahfahaman masyarakat terhadap nafkah tempat tinggal isteri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nurul Amrina binti Muhammad Rosli, Siti Nur Sharifah Zakiyah binti Cekar dan saya Siti Nur Balkis binti Adinan, nombor matrik 152219. Saya akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Seperti yang kita sedia maklum, masyarakat sering keliru dengan isu nafkah tempat tinggal yang perlu diberikan oleh suami terhadap isterinya. Perkataan nafkah berasal daripada perkataan Arab iaitu nafakah, yang bermaksud sesuatu yang dikeluarkan dan digunakan untuk kebaikan. Oleh itu, nafkah dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya merangkumi pakaian, makanan dan tempat tinggal. Syariat Islam telah menetapkan turutan dalam pemberian nafkah yang perlu dipatuhi iaitu nafkah terlebih dahulu wajib ditunaikan kepada diri sendiri dan seterusnya adalah kepada orang lain iaitu nafkah yang berhak mendapat nafkah daripada dirinya. Nafkah kepada diri sendiri merangkumi keperluan asas kepada manusia seperti makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Manakala nafkah kepada orang lain pula wajib dikeluarkan apabila berlakunya perkahwinan, hubungan kekerabatan dan pemilikan seperti mengambil anak angkat. Maka berbalik kepada tajuk kita tentang nafkah tempat tinggal ini merupakan tanggungjawab yang wajib ditunaikan dan dilaksanakan oleh seseorang suami kepada isterinya. Kesalahfahaman masyarakat ini perlulah dibetulkan semula supaya ia tidak berlalutan. Seterusnya adalah tanggungjawab seorang suami terhadap isterinya. Suami perlu menyediakan nafkah zahir dan batin secukupnya kepada isteri mengikut kemampuan suami. Malah di sini ditekankan bahawa nafkah tempat tinggal wajib disediakan kepada isteri mengikut kemampuan suami dari segi kewangan. Perkara ini dapat dibuktikan dari petikan surah An-Nisa ayat 24 iaitu kaum lelaki itu adalah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita kerana Allah melebihkan sebahagian daripada mereka iaitu lelaki atas sebahagian yang lain iaitu wanita kerana mereka lelaki menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Justru secara ringkasnya, suami perlu menyediakan tempat tinggal kepada isterinya yang menepati ciri-ciri berikut antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili iaitu suami hendaklah menyediakan tempat tinggal yang sesuai berdasarkan kemampuan daripada segi kewangan. Yang kedua adalah suami hendaklah menyediakan tempat tinggal yang khusus untuk isteri dan anak-anak mereka, tidak boleh menghimpunkan bersama ibu bapa atau kaum kerabat suami melainkan jika isteri reda untuk berkongsi kedaman yang sama. Yang ketiga adalah suami hendaklah menyediakan keperluan asas di rumah tersebut seperti alas tidur, alat-alat tempat memasak dan bilik mandi. Seterusnya adalah hak isteri terhadap suaminya. Kebanyakan ulama fiqh berpandangan bahawa isteri berhak mendapat nafkah tempat tinggal khusus dari suaminya yang mana tiada ahli keluarga yang lain dalam kediaman tersebut. Oleh kerana itu, sekiranya suami menyediakan tempat tinggal satu rumah dengan ibu bapanya, maka isteri dibolehkan untuk tidak menetap bersama suami. Ini kerana nafkah tempat tinggal merupakan hak peribadi isteri bagi diri dan di hartanya. Keutamaan nafkah suami adalah kepada isterinya terlebih dahulu berbanding dengan orang lain. Namun ia mesti dilihat bahawa nafkah yang diberi perlu diukur mengikut kemampuan suami dan suami wajib berusaha bagi memenuhi nafkah tempat tinggal ini. Rasulullah juga pernah ditanya mengenai hak isteri ke atas suami. Lalu baginda menjawab, memberinya makanan apabila kamu makan dan memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hal ini menunjukkan bahawa suami hendaklah menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya kerana ia merupakan tunggak utama dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami
Jika si suami dapat menghayati maksud sabda Rasulullah SAW ini, sudah tentu masalah rumah tangga yang sering berlaku pada masa ini dapat dielakkan. Seterusnya ialah nafkah tempat tinggal bagi isteri juga disebut dalam surah At-Talaq ayat 6. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddah itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Menurut Syekh Abu Bakar Syatu menjelaskan bahawa ayat di atas dikhususkan kepada isteri yang ditalak suaminya. Dan ayat ini juga menyatakan bahawa si suami masih lagi perlu mempunyai kewajipan untuk sediakan tempat tinggal bagi isteri yang ditalak. Dan isteri yang ditalak pun suami wajib menyediakan tempat tinggal. Ini kan pula isteri yang masih sah menjadi pasangannya. Jika suami tidak mampu untuk membeli rumah, maka menyewa rumah pun sudah memadai dan telah memenuhi kewajipannya terhadap isteri. Dalam ayat di atas juga menyebutkan mengenai kemampuan, iaitu kemampuan suami untuk menyediakan rumah. Dan suami tidak pula diwajibkan untuk membeli rumah yang besar ataupun rumah banglo, cukup hanya menyediakan rumah yang boleh menjadi keselesaan bagi isterinya. Namun demikian, terdapat juga suami yang mengabaikan nafkah tempat tinggal isteri kerana beranggapan bahawa selagi mana dia menempatkan isterinya di rumah ibu bapanya, maka kewajipannya telah pun sah. Ini adalah tanggapan yang salah sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Sharifah Zakiah binti Cik Kab bernombor metrik 14755 akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan mengenai isu utama, iaitu salah faham masyarakat terhadap nafkah tempat tinggal bagi isteri. Nafkah merupakan satu perkara yang sering menjadi persoalan dalam sesebuah rumah tangga. Nafkah yang kita sering dengar ataupun sedia maklum mengenai nafkah iaitu nafkah makanan, minuman dan pakaian. Akan tetapi bagi nafkah tempat tinggal ni, ianya sering menjadi isu atau salah tanggapan bagi suami dalam melaksanakannya. Salah faham yang pertama ialah dengan menempatkan isteri di rumah ibu bapanya, suami berfikir bahawa dia sudah pun menyelesaikan kewajipannya ke atas nafkah tempat tinggal bagi isteri. Sebenarnya, jawapannya ialah tidak sah kewajipan tersebut ataupun si suami masih lagi belum memenuhi nafkah tempat tinggal bagi isteri. Dan sekiranya si suami terus memaksa isteri untuk tinggal bersama dengan orang tuanya, maka isteri boleh dan berhak untuk membantah ataupun menolak keinginan suaminya. Dan bantahan ini tidak dikira sebagai nusyuz kerana nafkah tempat tinggal ni merupakan hak bagi isterinya. Jadi suami yang mempunyai kuasa dalam rumah tangga tidak boleh menafikan nafkah tempat tinggal bagi isteri. Walau bagaimanapun, jika isteri dengan rela untuk tinggal bersama dengan kedua ibu bapa suami, maka ianya dibolehkan. Akan tetapi, si suami perlulah berusaha untuk menyediakan tempat tinggal sendiri untuk keluarganya mengikut kemampuannya. Oleh itu, terdapat juga suami yang mengambil kesempatan atas kerelaan isteri untuk tinggal bersama dengan ibu bapa suami sehingga si suami itu mengabaikan nafkah tempat tinggal isteri, malahan langsung tidak berusaha untuk menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan juga anak-anaknya. Kesalahfahaman masyarakat terhadap nafkah tempat tinggal isteri telah memberi kesan kepada isteri dan anak-anak. Antara kesan tersebut ialah kesihatan mental isteri dan anak-anak terganggu. Hal ini demikian kerana isteri tidak mempunyai masa terluang untuk diri sendiri dan anak-anak tidak dapat melakukan sesuatu perkara secara sembrono disebabkan tinggal bersama ibu dan bapa mertua. Sebagai contoh,
ibu atau bapa mertua akan memerhati setiap tingkah laku isteri sama ada mengemas rumah, memasak dan menjaga anak dengan baik atau tidak. Perkara ini telah mengganggu kesihatan mental isteri dan anak-anak kerana perlu memastikan semua kerja yang dilakukan mereka adalah dijalankan dengan baik dan tidak dapat berehat dengan tenang. Malahan, sikap ibu atau bapa mertua yang suka mengarah akan memberi tekanan kepada isteri dan anak-anak kerana perlu menuruti setiap arahan mereka demi menjaga hati. Kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan dalam memberi pengetahuan berkenaan nafkah tempat tinggal isteri kepada masyarakat supaya mereka tidak sebarangan menuduh dan merasakan tanggungjawab untuk menyediakan tempat tinggal isteri telah dilunaskan setelah memberi tempat tinggal bersama dengan ibu dan bapa mereka. Apabila masyarakat cakna dengan tanggungjawab untuk suami menyediakan nafkah tempat tinggal isteri mengikut hukum syarak, maka institusi kekeluargaan dapat dijamin. Isteri juga perlu mengetahui hak dan tindakan yang perlu dibuat sekiranya nafkah tempat tinggal ini tidak dipenuhi dengan baik supaya dapat mengekang kesalahfahaman ini daripada terus berlarutan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.